Uish. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan suara Ana. Dengar. Okey, yang lain minta buka kamera lah, kita nak mula dah ni. Dah lebih kurang 5 minit dah. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Okey, baik, insya-Allah kita akan mulakan kita punya kelas kita pada hari ini, kelas Maharatul Quran Lisanatil Ula, dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung kita punya kelas kita Maharat ni. Okey, alhamdulillah hari ni kelas kita yang ketiga dan merupakan bab yang kedua lah. Yang baru masuk macam Aim, Nazarul dan yang lain-lain tu mungkin boleh dengar balik rakaman yang telah Ana upload dekat YouTube Ana lah. Dah dengar tu boleh subscribe dan boleh share lah. Okey. Tak boleh share, subscribe dan boleh tengok saja. Okey. Sebelum kita masuk ke bab yang kedua ni, kita ulang kaji sikit bab yang pertama supaya apa yang kita dah belajar pada bab yang pertama itu tidak dilupakan insya-Allah. Okey. Faris ada kan? Faris? Okey, Faris, apa beza hak dengan mustahak huruf? Dengar? Okey, dengar jelas. Alhamdulillah. Silakan. Okay. Hak tu macam dia satu huruf. Dia dia huruf tu ada sebutan tersendiri. Lepas tu kat bahasa kita kena sebut huruf tu mengikut sebutan dia, macam alif, ba. Kalau baca alif tak boleh baca alif ba. Kalau mustahakul huruf tu ni macam bacaan asal dia berubah dalam keadaan tertentu. Contoh yang berubah keadaan keadaan mendatang. Contoh? Macam idgham, qalqalah. Qalqalah berubah ke Syekh? Tak. Salah. Idgham. Okey, dia orang betul lah. Okey, bagus. Okay, terima kasih. Okey, nampak dah tu faham tu. Alhamdulillah. Okey, Nabil Aisyah. Minggu lepas kita dah belajar satu bab, iaitu tentang teori dan praktikal. Okey, teori ilmu tajwid dengan praktikal ilmu tajwid. So mungkin boleh entah ceritalah apa yang entah faham daripada teori dan praktikal ilmu tajwid. Silakan. Ringkas dan padat. Teori Teori tak tahu lah. Praktikal saya tahu. Okey, tak apalah, boleh. Apa yang anda tahu? Silakan, insya-Allah. Macam praktikal ni dia macam ilmu. Macam ilmu tajwid tu dia turun temurun. Praktikal tu ilmu turun temurun. Macam macam Allah kepada malaikat Jibril ke Rasulullah macam Rasulullah sampai kepada Muhammad ni. Tersampailah ke kita. Rasulullah dengan Nabi Muhammad tu lain ke? Suka hati betul lah tu tu dah adalah sekali tu teori dengan praktikal. Kalau sebut je teori ilmu tajwid dah confirm daripada Rasulullah SAW. Mana Rasulullah dapat? Daripada talakinya bersama dengan malaikat Jibril AS. Mana malaikat Jibril dapat? Datangnya, ambilnya daripada Allah SWT. Okay. Praktikalnya dapat daripada siapa? Dapat daripada para imam Al-Quran, para orang yang pakar, orang yang mahir dalam bidang Quran. Seperti yang anda bagi tahulah,
Walaupun kau ada sejuta pusat tahfiz pun, ada sejuta pusat tahfiz, kau ada gelaran doktor, kau ada gelaran syekh, kan, tapi kau tak ada jangan gelak, hantar gelak apa benda, tapi kau tak ada ilmu berkaitan dengan Quran, jangan sesekali kita kata, oh aku ada sejuta pusat tahfiz ni, aku dah ada 10,000 pusat tahfiz, aku dah ada macam-macam, aku dah melahirkan pelbagai produk dalam pusat tahfiz aku, kan. So tak boleh kita kata, oh aku dah, sebabkan benda tu dah ada, maka kita pun rasa, oh tak apa, aku dah tak payah belajar ilmu Quran. Tak boleh. Aku dah ada uh, Aisyah Aisyah gelak. Aku dah ada ilmu berkaitan dengan tafsir misalnya. Dah pakar bab tafsir. Tak nak belajar dah bab Quran. Tak boleh. Pakar macam mana pun kena wajib terus tuntut ilmu tu kan. Belajar dan terus belajar. Bukannya condemn orang Quran, lagi orang ahli Quran. Ingat ya, antum ada sejuta PhD pun tak boleh kita nak kalahkan dengan orang yang menghafal Quran tu. Sebab dalam Quran 30 juzuk tu ada pelbagai ilmu. Ada pelbagai ilmu. Kalah ilmu PhD. Kalah ilmu master. Sebab Quran 30 juzuk tu semua ilmu ada di situ. Semua ilmu ada di situ. Okey, alhamdulillah. Mohon fahamlah. Tak faham tu boleh tengok kamus lah. Okey, insya-Allah boleh tengok kamus. Kamus apa? Boleh PM ada ya, insya-Allah. Okey, adik-adik sekalian, pada minggu lepas kita tergantung satu cerita. Dia bukan tergantung, dia macam hilang tau, dia lost. Sebab apa dia lost tu wallahu alam. Tu kena tanya ketua kelas lah, Rais kan, kenapa boleh hilang. Okey, minggu lepas kita cerita satu kisah sebab bab yang kedua ni dia banyak cerita dan dia banyak kisah yang berkaitan dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah cakap Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang kita perlu ambil Quran daripada dia. Tu kalau antum ada buku tu kan, anda dah hantar slide itu, slide pula, anda dah hantar PDF tu kan. Antum tengok dekat bawah tu, ada Rasulullah SAW kata, kita ni ya'muru bi akhadhil Quran minhum. Ambil Quran ni daripada 4 orang, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Ni anak nak cerita, tapi bukan anak nak cerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Nanti kita akan cerita Abdullah bin Mas'ud. Hari ni anak nak cerita tentang ibu dia. Ibu Abdullah bin Mas'ud ni. Okey, minggu lepas kita dah cerita satu ketika ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Saidina Abu Bakar dengan Abdullah bin Mas'ud ni jugalah, kan? 3 orang. Diorang tengah berbincang apa anda tak pasti. Okey. Kalau antum nak tengok kisah ni, antum boleh buka dalam kitab An-Nisa min Asrin Nubuwah. Ada kisah ni telah dirakamkan dalam kitab An-Nisa min Asrin Nubuwah. Kat situ apa maksud dia? Perempuan-perempuan atau wanita-wanita pada zaman kenabian. Jadi antara kisahnya adalah kisah yang anda nak cerita ni. Satu ketika ni Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Abdullah bin Mas'ud, dia pergi mesyuarat lah, macam mesyuarat sikit lah, berbincang, berdiskusi dan sebagainya, sampailah satu ketika tu habis. Okay? Habis diorang bincang, so diorang nak balik lah. Waktu dalam perjalanan balik tu, maka dia terdengar satu suara yang subhanallah, yang masya Allah sedap, merdu lah, kan? Tengah mendirikan solat. Suara siapa? Bukan suara anak, sebab suara anak bukan sedap. Macam ibarat kita ada macam satu tempat ni lah, kan? Ada satu tempat ni, satu kampung ni. Allah SWT. Lalu je tepi jalan tu dengar Quran. Lalu je tepi jalan tu dengar Quran. Lalu je tepi jalan tu dengar Quran. Subhanallah. Kan? Sekali tengok macam bukan sekolah. Sekali tengok macam ni. Tengok. Oh, tapi bila dengar Quran, subhanallah, tenang hati. Oh, rupa-rupanya pusat tahfiz. Jadilah juga. Suatu ketika tu Rasulullah SAW, dia pergi berjalan-jalan. Dia balik berjalan waktu ketika nak pulang tu, dia terdengar orang baca Quran. Subhanallah. Dia terdengar orang baca Quran. Samalah, kan? Sama juga. Macam kita kan, kadang-kadang pusat tahfiz banyak dekat tepi jalan. Banyak tepi jalan. Banyak sangat pusat tahfiz tepi jalan. Kalau macam Seridu, pusat tahfiz dekat dengan KFC. Nampak tak mewahnya Seridu tu. Ada satu tu dekat dengan tepi jalan. Sebab apa tepi jalan? Wallahu a'lam. Jadi ketika Rasulullah dengar tu, maka Rasulullah tanya, siapa baca tu? Lebih kurang macam itulah dialognya. Siapa baca tu? Subhanallah, sedapnya, merdunya, kan? Maka bila dia tengok, dia tengok siapa? Rupa-rupanya ibu kepada Abdullah bin Mas'ud ini sedang menunaikan solat
subhanallah, terdengarlah dia baca Quran tu. Dalam solat tu dia terdengar baca Quran. Okey. Maka apa Rasulullah kata bila dengar bacaan daripada ibu Abdullah bin Mas'ud ni? Okey. Dia kata barang siapa yang ingin baca Al-Quran, barang siapa yang ingin baca Al-Quran seperti mana ketika diturunkan, maka bacalah seperti mana Ibnu Ummi Ab. Ibnu Ummi Ab ini adalah ibu kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya adik-adik sekalian, sebab itulah pentingnya zaman-zaman sekarang ni lah, pentingnya cari guru yang siqah. Apa siqah ni? Guru yang dipercayai. Ana bukanlah Ana jauh lah, bukan Ana lah. Ana ni cuma membantu. Carilah guru-guru yang ada PhD dalam bidang Quran untuk belajar Quran. Kan? Carilah guru-guru yang ada PhD bidang tafsir kalau nak cakap bidang tafsir. Kan? Cari orang yang pakar dalam bidang tahfiz kalau nak buka tahfiz. Kan? Contoh seperti yang Ana ceritakan tentang Seridu misalnya. Dia punya owner Seridu tahfiz sekarang ni, pengurusnya, pengarahnya, seorang Al-Hafiz. Seorang Al-Hafiz yang menghafal 30 juzuk. Dengar tu, siapa ni, Allah selamat, Nazarul Aiman. Bukan sebelum lah, maksudnya azam dalam diri, sebelum aku buka tahfiz, buka pusat tahfiz, aku dulu kena jadi tahfiz. Baru kau tahu macam mana jadi budak tahfiz. Ni kau asyik bully budak tahfiz tapi kau tak tahu macam mana orang yang menghafal tu. Ini untuk diri Ana lah. Kenapa Ana boleh cakap? Sebab Ana seorang wallahualam. Okey. Jadi kita nak masuk bab yang kedua. Okey, bab yang kedua ini menceritakan tentang ma'rifatun hukmu ta'allum ilmu tajwid wa tatbiqi. Apa maksud dia? Pengenalan berkaitan dengan hukum belajar ilmu tajwid dan mengamalkannya. Okey, yang ada yang dah print ke boleh tulis dah. Nak Ana buat slide ke? Buat slide. Saya tak ada. Oh, tak ada. Alah sedihnya. Ketua kelas kenapa tak bagi dekat ni? Nak kena Ketua ni. kelas pun tak ada. Ana serius lah. Boleh kena pecat ni. Ana bayar ketua kelas sebulan 300.5 kot. Okay, tak apa ya. Kita cuba screen, kita buat slide ya. Minta maaf ya. Banyak sangat dah. UCP Busy. Okay. Sebab baru habis meeting tadi ya. Baru habis meeting terus masuk kelas ni. Okay, kita buat screen slide. Baik, start now. Betul tak? Okay. InsyaAllah. Ni. Nazarul Aiman. Nampak ni. Ma'rifatul hukum ta'alluq ilmu tajwid wa tatbiqihi. Ni dah laju dah ni Mustaqim ni. Okay, kita cuba slow sikit. Mustaqim jangan laju. Nanti anak-anak tak faham. Okay. Man, tu pintu man. Aisyah, pintu apa nak tutup? Orang tengah kelas nak tutup pintu. Buat apa? Allahu Akbar. Okey. Hari ni kita nak belajar insya-Allah berkaitan dengan hukum belajar ilmu tajwid wa tatbiqihi dan apa hukum kita nak amalkan ilmu tajwid tersebut. Ni penting ni. Sangat penting. Anak murid Ana dah habis ke cerita tadi? Habis dah tu. Dia nak sambung lagi. Kenapa dia bukan? Kenapa apa reason bacaan mock tu? Bacaan mak dia tu. Okey. Saudara nak dengar? Nanti kan. Confirm. Jadi kalau ikutkan kisah tu, okey, kenapa Rasulullah cakap kenapa Rasulullah SAW kata baca seperti mana ibu kepada Abdullah bin Mas'ud ni, iaitu Ibnu Ummi Ab ni. Okey, pertama sekali untuk pengetahuan Muadibah, dia Umi Ibnu Ab ni adalah antara orang yang dekat dengan Rasulullah. Sampai satu ketika tu ada sahabat Rasulullah, tak silap Ana Sayyidina Umar, apa yang nak bacalah. Kalau setiap kali dia pergi rumah Rasulullah, Ibnu Ummi Ab dengan Abdullah bin Mas'ud mesti ada dekat Rasulullah. Mesti ada dekat rumah Rasulullah. Jadi dia tahulah bagaimana Rasulullah SAW baca. Bagaimana Rasulullah SAW baca. Dan bukan setakat tu. Ibu Abdullah bin Mas'ud ni juga adalah antara orang yang terawal masuk Islam. Antara orang yang terawal masuk Islam. Bila kita cakap antara orang yang terawal masuk Islam, maka kita fahamlah bahawa
dia adalah antara orang yang percaya terhadap kata-kata Rasulullah. Sebab masa tu kan ramai orang tak percaya. Tak percaya kata-kata Rasulullah, tak percaya kata-kata firman Allah SWT. Jadi bila katakan Ibnu Umi Ab ni antara orang yang terawal masuk Islam, so dialah antara orang yang awal juga yang mendapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Nanti kita akan tengok Abdullah bin Mas'ud juga Rasulullah kata antara bacaan terbaik. Sampaikan bila mana Rasulullah dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud ni, Rasulullah menangis. Nanti kita akan tengoklah. Semoga tak hilang fokus lah malam ni. Rois, mana Rois ni? Rois buka mic, buka kamera. Rois wajib buka kamera, pintu tutup. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, bab yang pertama iaitu hukum ini kita dah belajar dulu Nazarul Aiman yang entah duduk kat belakang depan ni anak-anak tu Ainul Madiyah, tak ingat? Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum. Okey, kita minta Nazarul Aiman lah baca. Hukum ta'allum apa tu? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid fardu kifayah wal amalu bihi fardu ain ala kulli muslim wal muslimat. Entah sekolah mana? Baca macam wallahualam. Mungkin lepas ni kita boleh buat ta'aruf lah supaya nampak dia sekolah ni. Okey, faham. Kita tak apa. Kita masih belajar. Okey, dimaafkan lah. Okey, baik. Okey, hukum belajar ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan amalnya adalah fardu ain ala kulli muslimin wa muslimah. Dan beramal dengan ilmu tajwid itu ialah wajiblah fardu ain. Okey, kita nak tanya siapa Azhim Hafiz ni siapa Kita dah letak budak dia. Budak baru student MDC. Oh, baru. FTC tu apa? Oh, ya ke? I want to remove. Okey, tak apa. Tak janganlah macam ni. Okey, Faris. Apa itu fardu kifayah dan apa itu fardu ain? Oh, okey. Fardu ain tu benda yang semua wajib buat. Kalau fardu kifayah tu kalau seorang buat yang lain tak kena. Ya, betul. Gitu. Faham, betul tu. Samalah juga macam kelas kita pada malam ni kan. Bila mana ana tahu antum dibuang kerja kan, maka ana yakin, maka ana tertanya-tanya siapa yang akan yang akan bantu, yang akan bimbing antum kan. Walaupun ana tak layak untuk bantu dan bimbing antum, nak ambil antum sebagai pekerja ana, tapi ana rasa itu adalah fardu kifayah ke atas ana. Sebab kalau ana tak ambil, ana rasa ana berdosa. Begitulah ana punya pemikiran. Maka ana pun fikir-fikir atas tanggungjawab, aku ada ilmu ni, dulu aku dah belajar. So tak apalah, insya-Allah aku ambil. Macam tu je. Nampak tak Nazarul Aiman? Gitu dia. Itu fardu kifayah. Contoh, fardu kifayah ni belajar dia memang fardu kifayah, tapi beramal dengannya ada fardu ain. Dah kalau fardu ain, beramal dengan fardu ain, kalau tak ada ilmu berkaitan ilmu tajwid, macam mana kau nak amal? Cuba kau fikir sikit. Kalau kata beramal dengan ilmu tajwid ni fardu ain, wajib setiap orang, macam mana kita nak beramal kalau tak ada ilmu? Cuba fikir sikit. Dia macam ni lah anak-anak. Ni boleh cerita open lah kan. Macam ni lah Dekat Negeri Sembilan ni, tahun lepas ke 2 tahun lepas, ana punya Ustaz Zawawi, nama dia Ustaz Zawawi. Dia adalah pengerusi Mahat Tahfiz Al-Quran An-Najihah. Dia juga adalah seorang AJK kot dalam, dia kalau dekat Negeri Sembilan ni ada PITAS. Selama PITAS nama dia, salah satu gabungan pusat-pusat tahfiz di Negeri Sembilan. Untuk pengetahuan anda, yang tu tak masuk lah, dia tak join. Wallahualam kenapa dia tak join.
Yang pusat tahfiz tu lah. Tapi kalau kebanyakan setiap negeri akan ada gabungan pusat tahfiz. Contoh macam negeri Selangor, nama dia Pintas. Tak silap Ana Pintas. Kalau Negeri Sembilan, Pitas. Pusat tahfiz apa tak ingat namanya. Dan diorang ada setiap tahun ada buat convention, ada buat macam-macam program pusat-pusat tahfiz. Adalah dulu sekejap seorang bila Ana dah keluar tu, Ana terlibat jugalah dengan Pitas ni. Sikit lah, bukan banyak, sikit. Maka ada seorang hamba Allah tu, dia pun dah keluar. Guru juga situ. Dia minta, Ustaz, Muadib macam mana nak... Muadib pula. Ustaz macam mana nak daftar sekolah kami ni, sekolah ni masuk Pitas ni. Banyak jugalah. Tapi akhirnya tak dipersetujui. Bukan siapa yang tak bersetuju, siapa? Wallahualam lah. Jadi nak ceritanya anak-anak, kenapa nak cerita ni? Sebab nak bagi tahu. Andai kata buka pusat tahfiz ni bukan fardu ain. Buka pusat tahfiz bukan fardu ain, tapi belajar tahfiz tu, belajar Al-Quran tu, bukan belajar tahfiz, belajar Quran tu fardu ain. Kalau tak ada pusat tahfiz, macam mana nak belajar? Orang suruh buka pusat tahfiz, bukan suruh buka lain. Dengar. Faham tak? Contoh dekat Negeri Sembilan dah ada beratus pusat tahfiz. Maka lepaslah tanggungjawab Negeri Sembilan. Tak ada masalah. Tapi andai kata dekat Negeri Sembilan ni tak ada satu pun pusat tahfiz, maka berdosalah Negeri Sembilan tu. Sebab apa? Dah macam mana orang nak belajar ilmu tajwid, macam mana nak belajar ilmu Quran, macam mana nak belajar ilmu tafsir. Macam mana nak belajar ilmu peradaban. Peradaban. Macam mana nak belajar ilmu berkaitan dengan praktikal, susun kerusi, susun meja, protokol. Tu semua tu penting. Okey. Okey, selesai Okey. Yang kedua, hukum tatbiq ala hukum kan dia dah lalut dah. Hukum tatbiq ilmu tajwid. Aisyah, baca sah? Yang perempuan, okey, yang perempuan tudung putih tu anda bacakanlah. Ma hukmu tatbiq ilmu tajwid? Jawab. Hukum tatbiq ilmu tajwid wajib ala kulli man yurid an yaqra'u syai'an min ayat al-Quran al-Karim. Yusabu ala fi'lihi wa yasam ala tarkuhu. Ala tarkihi ala tarkihi. Sebab dia majrur dengan ala. Okey. Okey, dengar ni. Ni baca bagus sikit lah. Entah sekolah mana? Bacaan tu dah baik sikit dah Bagus Okey. Hukum belajar, hukum tatbiq. Ni hukum mengamalkan. Tatbiq tu maksudnya mengamalkan. Kalau kat tepi ni dia tulis alamat kantoi lah pula. Okey, dekat tepi ni tatbiq dia tulis melaksanakan. Okay, tak kisahlah melaksanakan ke, mengamalkan ke, membuat ke, membaca ke, benda tu lebih kurang sahaja. Dia kata apa? Hukum mengamalkan atau melaksanakan ilmu tajwid ni wajib. Bila kata wajib, tak buat berdosa besar. Ni aku nak pesan awal-awal kat korang. Aku selalu pesan kat anak-anak tahfiz aku darjah 6. Okey, darjah 6 bukan darjah 6. Okey, kat darjah 6. Aku cakap dengan dia, korang sebelum korang keluar daripada pusat tahfiz Ridu Nilai ni, pusat tahfiz Ridu Nilai bukan kilang aku bagi tahu awal. Pusat tahfiz Ridu Nilai ni, korang kena target kepala otak korang. Korang dah start hafal daripada tahun 2, diorang dah start hafal daripada tahun 2 kan. Tahun 1 diorang belajar tahsin, belajar macam-macam, belajar nazari dan sebagainya. Maka tahun 2 start hafal. Aku cakap dengan dia, tahun 6 ni korang korang kena usaha sampai mati, sampai mampus macam mana pun supaya ingat Quran tu. Kalau korang tak boleh ingat 10 juzuk ada budak paling tinggi Seridu Nilai tahun ni darjah 6 juzuk 10. Okey, juzuk 10. Aku tanya dia, kau berapa juzuk dah yang kau betul-betul ingat? Saya ingat 5 juzuk akhir je. Maksudnya dia ingat juzuk 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 saya tak ingat Ustaz. Walaupun satu. Maka aku cakap dengan dia, aku nak bagi tahu. Engkau menghafal tu tak wajib. Hafal Quran tu tak wajib. Dengar ni Nazarul Aiman. Itu aku nak tepuk kau kan.
Hafal Quran tu tak wajib. Ni nak ceritalah kat kawan-kawan semualah. Nazarul Aiman dia cerita kat Ana. Dia kata, "Ustaz, Ana dah hafal berapa juzuk kau hafal? 5 je? 5 juzuk. Bangga nak mati." Okey. Soalan pertama, tak dapat. Tutup kamera. Bukan nak memalukan, nak ceritanya anak-anak ustaz, hafal Quran tu tidak wajib, tapi menjaga Al-Quran tu wajib. Sebab itulah bila Ana masuk dekat satu pusat tahfiz ni, Ana tak sebut pusat tahfiz mana, Ana sangat terkejut. Dia hafal je. Hafal, sabak. Masa tu pun perkataan sabak pun tak ada lagi rasanya. Kan? Masa tu tak ada sabak, tak ada lagi perkataan sabak. Maka cakap dengan masa tu GPK lah. GPK apa tu tak ingat. Cakap, ni kenapa budak tak mengulang? Sedangkan mengulang tu lagi wajib. Ni nak kaitkan dengan hukum mempelajari atau mengamalkan ilmu tajwid. Dia cakap dengan dia, antum hafal Quran tu tidaklah wajib, tapi mengingat ataupun menjaga ayat-ayat Quran tu adalah wajib. Maka nak cakap dengan budak-budak tahun darjah 6, korang stop je sabar. Korang ulang je sabki, ulang manzil, biar betul-betul ingat. Korang syahadah sabki manzil. Sebab tu sekarang ni boleh katakan setiap hari akan ada budak akan tasmik dengan anak. Ustaz, saya nak nisfu syahadah, saya nak nisfu syahadah, saya nak syahadah. Yang akan tasmik lagi, esok ada pukul 4 pagi ada, hari Isnin 4.30 pagi pun ada. Paling awal 3.30 pagi. Itu semua ulangan. Budak darjah 6, ulangan. Ulangan apa? Ulangan manzil. Aku cakap dengan dia, korang keluar, korang cakap dalam hati korang, okey, kalau orang tanya, berapa juzuk hafal? Korang sebut je, aku hafal 3 juzuk. Walaupun hafal 10 juzuk, tapi jangan bangga 10 juzuk tu. Cakaplah aku hafal 3 juzuk. Sebab apa? 3 juzuk tu yang korang ingat. Bila orang tebuk boleh ingat. Itu dia. Nampak tak? Kita tanya sikit. Ikhwan, berapa juzuk? Anda dengar cita-cita Enta ialah menjadi guru tahfiz di pusat tahfiz tu. Itu. Siti Ustaz. Silakan Ikhwan. Berapa juzuk dah? 1. Dan satu. 3 tahun 1 juzuk je. Jangan malu adik-adik. Betul. Macam kami kan dekat Darul Quran. Kami kat Darul Quran memanglah hafal 30 juzuk. Korang ingat aku ni ingat 30 juzuk? Tak. Tapi aku target, ya Allah, sebelum aku keluar daripada ni Darul Quran ni, aku nak ingat paling-paling hina lah, paling-paling teruk 15 juzuk. So buatlah macam mana nak niat 15 juzuk tu. Kata kalau keluar, buat malu je pegang title tahfiz. Sebab kalau kat Aceh kan, masa nak belajar kat Indonesia, dia akan letak title Muhammad Mustaqim bin Hamidun Al-Hafiz. Aduh, rasa bangga pula Astaghfirullahaladzim. Tak adalah. Tak ada gurau-gurau. Tak ada ceritanya tu. Macam antum lah. Ente belajar mana dulu? Ana belajar di Masna'u. Masna' tu dalam bahasa Melayu ialah Al-Kilang lah. Factory. Ana belajar di pusat tahfiz sekian. Oh, ya. Okey. Kilang apa tu Ustaz? Kilang apa? Kilang KK lah. KK pusat niagaan KK. Okey. Maka bila orang dengar je, oh, dulu belajar mana? Ana dulu belajar tahfiz kat mana? Bila orang tanya dekat mana, lepas tu soalan kedua dia akan tanya mana? Berapa juzuk dah ingat? Atau berapa juzuk dah hafal? Ana dah hafal 1 juzuk. Bayangkan. Lagi-lagi kalau pegang title guru tahfiz. Lagilah berat. Okey? Contoh macam cerita Ikhwan kan? Aku mati hidup aku pegang kepada tiang-tiang besi-besi yang ada di situ. Ikut kau lah ya. Malas nak cerita. Okey, ingat ya, amalkan ilmu tajwid tu wajib. Ala kulli man yuridu an yaqra. Wajib kepada siapa? Wajib kepada orang yang nak baca Quran tersebut. Okey, wajib kepada orang yang nak baca Al-Quran tersebut min ayatil Quranil Karim. Ni nak cerita ni daripada ayat Al-Quran. Jangan kau cakap macam ni.
Kita dengar lah contoh Ni Ana pernah dengar ni, pernah. Dia sekali tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Ustaz Sakim, engkau berselawat tu tajwid tak ada. Dosa. Nabi tak buat. Kepala otak. Mana boleh macam tu? Walaupun dia macam nampak macam ayat Quran misalnya kan, nampak bahasa Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Ustaz Sakim, salah tu. Ngarut baca. Nabi tak buat. Bid'ah. Ni nak cerita. Selain daripada ayat Al-Quran, tidak jatuh hukum wajib kepadanya. Dah aku berselawat. Kan, kau dengar orang selawat, kau dengar orang kasidah, tak bertajwid. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh, kasidah haram. Astaghfirullahaladzim. Selawat tak boleh. Astaghfirullahaladzim. Mana boleh macam tu? Tak ada kena-mengena dengan siapa, hanya untuk diri saya sendiri. Tu macam tu dia kan. Kalau nak ikut tajwid lah kan, Allahumma salli. Tu tak boleh panjang. Ada panjang. Ala 2 harakat. Ala sayyidina Muhammadin tu 2 harakat je. Muhammadin tibil qulu. Qulu tu 2 harakat. Susah lah. Itu masalahnya bila orang tak nak belajar maharat Quran tingkatan 1. Sepatutnya belajar dulu maharat Quran tingkatan 1, baru buka pusat-pusat yang sepatutnya. Pusat apa? Pusat fikir sendiri. Okey. Yusabu ala fi'lihi wa ya'simu ala tarkihi. Okey, dapat pahala siapa yang baca Al-Quran dengan bertajwid dan berdosa siapa yang tinggal. Ingat, untuk ayat Al-Quran. Ni anda dah cerita dah, untuk ayat Quran. Jangan dengar orang kasidah misalnya, dengar orang berselawat, dengar orang kasidah, salah, tak boleh ni. Tak ikut tajwid, Nabi tak buat. Kau, mari sini. Okey. Sabar Mustaqim. Ni kelas maharat ni kau macam kelas akidah, macam kelas berdebat lah, bukan. Ni nak cerita tentang ilmu tajwid. Okey. Dulu kan Ana pernah cerita, ada seorang hamba Allah ni, dia tegur Ana azan. Dia tegur Ana azan. Dia cakap dengan Ana, Ustaz, entah azan ni tak sampai dekat Allah, dia kata. Lah, aku azan penat-penat tak sampai dekat Allah, kepala otak kau. Aku tanya, asal cik? Dia cikgu, dia bekas dia bekas cikgu lah kan, dia cikgu, dia istiqamah semayang. Sampai satu ketika tu dia jumpa Ana, waktu solat apa depan tak ingat, dia jumpa, dia cakap dengan Ana, Ustaz, dia panggil Ana Ustaz Mustaqim. Ustaz Mustaqim azan ni tak betul. Dia kata tak betul, tak sampai dekat Allah. Dah kenapa? Dia kata Ustaz, azan tak ikut tajwid. La ilaha illallah. Azan tak ikut tajwid. Habis nak azan ikut tajwid macam mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai hayya 'ala solah tak boleh panjang-panjang. Hayya 'ala solah. Susah lah kan. Kita dah biasa berlagu kan. Maka ingat, tajwid itu hanya pada ayat Al-Quran. Okey. Kasih Diana ni siapa? Nampak? Student di sini. Student. Apa? Student apa tu? Sekali lagi. Dia kilang. Cuba Dia kilang. Ada tak cakap. Ada rasa ada tak sebut kilang lagi hari ni. Ada sebut masnak. Masnak tu dalam bahasa Arab kilang. Okay? Kasih Diana, cuba kasih baca yang kat bawah tu. Sebab nama dia, nama Ustazah tu macam kasih juga. At-Tajwid Ida 924 Kasih Diana boleh bercakap? At-Tajwid Al-Amri Wa Tatbiq Tatbiq ala hurufil Quran ala hurufil Quran Al-Karim wa kalimati. Okey, ni nak terjemahkan ni. Tajwid amali. Tajwid amali ni tajwid praktikal lah. Okey, tajwid praktikal. Sebab apa nak kata tajwid praktikal? Okey, bila kau baca Quran, kau tak boleh
boleh ke cakap aku kat sini? Bila antum baca Quran, kan? Bila antum baca Quran, antum tak boleh belajar teori je. Antum kena praktikal, antum kena baca, antum kena sebut depan guru antum. Sebab tu kena cari guru yang betul. Aiman, Nazarul Aiman. Ha, cari yang boleh baca. Oh, bila dia dengar ni, oh salah ni, entah baca tak betul ni. Okey, antum kalau dah rajin, antum pergi dekat pergi kat YouTube Sri Dunilai, antum type nama Muhammad Mustaqim bin Hamidun, entah siapa entah Muhammad Mustaqim bin Hamidun tu. Antum tengok bagaimana Syekh tu, bukan Syekh lah, dia bekas seorang guru lah, pusat tahfiz tu. Bagaimana dia tegur budak-budak baca. Bila baca je, auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus dia tegur, auzubillahi tu salah tu. Dengar macam mana apa Allah SWT macam mana bagaimana bacaan tajwid tu, bila dengar je kita boleh tegur. Ingat, dengar ni ikhwan, entah nak jadi guru tajwid kan, nak guru tahfiz kan. Jangan ingat, oh aku guru tajwid, tak boleh, aku boleh ajar budak-budak dah. Sabar lu, lag tu. Kan? Kena betul-betul tu, kena tahu dulu macam mana bacaan, supaya bila dengar je anak murid baca dah tahu dah ni salah. Ni betul. Okey? Ana pun tak betul juga, banyak tak betul. Sebab tu sekarang ni Ana pun masih belajar dengan Dr. Anwar Hassin. Siapa Dr. Anwar Hassin tu? Antara guru Quran lah, Pensyarah Yusim, dan beliau juga adalah pemenang Musabaqah Al-Quran peringkat kebangsaan. So kita kena cari orang yang betul lah. Takkan walau dia Dr. Anwar Hassin, Dr. Anwar Hassin memang pakar Quran. Kan mentang-mentang ada doktor, dia doktor ni, dia ada PhD. Sabar lu, lek tu. Tengok dulu doktor apa. Okay. Tak ada kena mengena dengan siapa? Okay. Huwa tatbi ahkamu tajwid. Apa itu tajwid amali? Apa itu tajwid praktikal? Iaitu mengamalkan hukum-hukum tajwid. Okay. Ahkam ni maksudnya banyak. Tak boleh kata satu je hukum tajwid. Ada banyak hukum tajwid. Ada mat wajib, ada mat arid, ada mat silah, ada mat lazim dan sebagainya. Itu semua kita kena amalkan. Ala hurufil Quranil Karim wa kalimati. Dan ke atas setiap huruf-huruf dalam Al-Quran dan setiap perkataan-perkataan tu. Okey, anda nak tanya Faris. Apa beza huruf dengan apa beza kalimah? Huruf tu satu. Okey. Satu. Kalau kalimah tu dia gabungan huruf. Ya, kalimah tu satu perkataan huruf tu satu-satulah. Okay, bagus. Anak siapa lah ni? Entah sekolah mana? Macam baguslah jawapan tu. Tak sekolah. Oh, tak sekolah. Okey. Itu yang Ana suka. Okey. Kadang-kadang kita rasa orang yang tak ada tempat kan. Contoh kan, kita rasa orang tu, dia tak sekolah. Oh, tapi sebenarnya orang yang kita rasa tak bagus tu dah dia bagus. Kan? Contohlah kan. Kita rasa contoh. Oh, dia ni guru sekolah rendah je. Dia ni guru sekolah sekolah tadika je. Sabar lag tu. Okey, walaupun dia guru sekolah tadika, walaupun dia guru sekolah menengah, sekolah rendah, sabar lu. Oh, saya guru saya pensyarah. Sabar lu. Kita tak boleh membandingkan ilmu orang tu. Okey, tak ada kita mengenai dengan siapa-siapa. Okey, baik. Sekarang ni kita nak masuk lagi sikit lagi lah. Al-adillatu ala wujubi tatbi' al-mutajwid. Okey, apa maksud dia agak-agak? Dalil. Bagus satu. VNS Mok ni siapa? Iman Jamsari. Oh, dia ada. Oh, Iman Jamsari. Bahaya ni. Anak emas. Masya Allah. Siapa tu? Huwa talibun mashi. في المصنع الجميل وفي المصنع الكبير. ما شاء الله. أهلا يا أخي. أستأذنك للتعلم باللغة العربية في هنا ممكن يا شيخ؟ إن شاء الله. تفضل. أوكي. أنا حياء جدا وما شاء الله. الحياء من الإيمان. هو معلمي، هو شيخنا وشيخي ما شاء الله. هو ماشي القرآن الكريم والحمد لله. هو تحفظ القرآن الكريم حوالي كم سورة يا شيخ؟ كم جزءا؟ كم قرآن؟ كم جزءا حفظته؟ إن شاء الله لم أخذ. لا أخذ. Dia dah banyak hafal Bagus orang macam ni. Ana tak boleh segan dengan dia. Dia kalau chat dengan Ana, dia web message dengan Ana, Bilghatul Arabiah.
Sangat hebatlah. Ini keluaran sekolah, bukan keluaran kilang. Okey. Okey. Okay, kita tengok betul-betul. Okey. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cakap kalau ada Iman ni dia lain sikit lah. Okey, tapi tak apalah. Iman, kalau anak salah, labuda alaika an taswibi lianna ana muallim jadid wa ana talibul jadid fi huna ya insya-Allah. InsyaAllah. Tiba baik. Okey. Hibah ke tu? Okey, itu Iman tak boleh Iman Jamsari wa talibul jadid masya-Allah Talib InsyaAllah. masyi. Masih. Okey, baik. Sekarang dia nak cakap dalil ni anak-anak. Sebut dalil wajib mengamalkan ilmu tajwid. Dalil wajib amal ilmu tajwid. Man, ni tadi aku dah cerita dah. Okey, dalil. Ada orang dia baca Quran, bapak laju nak mati. Bapak laju nak mati. Jadi berhati-hatilah. Kau nak baca Quran, okey. Nanti antum pergi dekat YouTube Ana ada upload satu rakaman Ana baca Quran dengan ikhwan masa tu. Tengok macam mana bacaan murajaah Syekh tu dengan ikhwan. Ikhwan, anda ingat tak entah tasmih Ana dulu? Ya. Masa tu Ana tasmih dengan dia juzuk 15. Juzuk yang terakhir Ana ingat. Tu pergi tengok macam mana bacaan untuk ulangan. Okey, kat situ adalah contoh sikit-sikit. Sambil-sambil tu subscribe lah sikit kan. Masya-Allah. Okay, setiap subscribe anda itu membantukan saya dapat duit. Dia masa ulangan tu kena ada tajwid lah. Dia macam ni, kalau waktu ulangan ni dia ada keringanan sedikit. Dia ada keringanan. Dia tak perlulah contoh kan. Contoh macam Mak Arif kan, dia boleh baca 246. Boleh baca 2 je. Contoh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dia boleh baca laju sikit. Cuma tak bolehlah tinggal benda yang perlu kita. Benda tu perlu ada. Kalau tak ada benda tu dia akan berubah maksud. Pernah kami tanya Ustaz Anwar kan. Ustaz, saya tasmid budak ni kan. Saya tasmid budak ni tapi dia syahadah. Dia syahadah juzuk 1, juzuk 2. Macam mana Ustaz? Kalau saya tegur, dia baca betul, huruf betul, tapi tajwid tak betul. Ustaz kata, dimaafkanlah. Dimaafkan sebab selagi dia tak mengubah maksud. Contoh Iman, mungkin anta taqra shwaya bi surati Ali Imran min surati min awal. InsyaAllah. Faddal. Awal suratul Imran, Alif Lam Mim. أنا أنشر إلى القرآن ممكن. لا أنت حافظ القرآن. لا حرام عليك أن تفتح القرآن. حرام عليك أن تفتح القرآن. لا ممنوع. Okey, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kan sepatutnya lam tu kena baca enam rakaat, tapi dimaafkanlah sebab yang penting selagi dia tak mengubah maksud boleh je. Tapi kalau dah mengubah maksud dah tak boleh. Itulah tu keringanan untuk budak-budak tahfiz. Itulah yang ada isu. Contoh yang lain. Wanita perempuan tahfiz yang makzurah. Okey, makzurah kan sepatutnya perempuan makzurah tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran, tapi dia boleh ulang Quran. Dia boleh ulang Quran. Jadi itu yang ada keringanan sikit. Untuk budak-budak tahfiz ni special sikit. Bukan main. Allah bagi keringanan sikit kat budak-budak tahfiz ni. Budak kilang Ustaz. Budak kilang. Aku rasa anda rasa kan dia melepaskan fardu kifayah sebab tak ada lagi dekat Negeri Sembilan ni. Dia terlepaslah fardu kifayah. Sekurang-kurangnya dekat Negeri Sembilan ni ada satu pusat kilang yang melahirkan budak-budak yang berilmu. Seperti Iman Jamsari Masya-Allah. Allah. Tak ada kena mengena dengan mana-mana Okey, maftuh terbuka Okey, baik. Tapi alhamdulillah betul kan? Kalau tak ada dekat dunia ni, macam mana? Mesti kena ada lah satu. Kiranya terlepas lah satu dunia, satu orang Islam terlepas daripada dosa tu kan. Astagfirullah. Ngarut
Kita tak ada gurau je, gurau. Astagfirullah. Okay. Adillah ni maksudnya dalil. Bukan Mu'adib Adilah tak. Adillah tu maksudnya dalil. Petunjuk. Petunjuk ala wujubi tatbiq ilmu tajwid. Petunjuk ataupun dalil yang mengatakan wajibnya mengamalkan ilmu tajwid. Ni nak cerita. Okey, kalau ilmu tajwid, ilmu Quran ada dalil. Ni kau datangkan dalil, mana yang kata wajib berselawat tu bertajwid? Mana datang dalil qasidah azan tu bertajwid mana? Mana? Tunjuk. Okey. Selagi dia bukan ayat Quran, maka tiadalah dalil-dalil yang kuat ya untuk kita nak katakan dia wajib. Macam Anda berselawat tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi. Kan tak ikut tajwid tu. Kan? Oh, sepatutnya tajwid tu Ustaz. Tak apa ya, dimaafkan. Gitu. Selagi dia tak terkait dengan ayat Quran, tak apa. Okey? Faham Aisyah? Gelak. Mana mula gelak? Bak kata, Ana pernah ditegur oleh seorang hamba Allah ni di Instagram. Ana bagilah ketawa macam haha kot. Lepas tu dia keluar kat ayat Quran, dia kata falyatahaqqu qalila wal yabku katsira. Subhanallah. Sentak. Okey? Ikut dia lah. Allah. Tapi Ana dah bagi dah hujah-hujah ya. Malas nak cerita kat sini. Okey. Dalil daripada Quran ni famous lah, warattilil Qur'ana tartila. Okey, warattilil Qur'ana tartila. Okey, baca Quran itu dengan tartil. Nanti ada satu bab dekat form 1 punya ni, buku ni, kita akan belajar lagu-lagu dalam Quran. Kita akan belajar lagu-lagu dalam Quran. Bab tu memang best. Sebab sebelum ni masa antum form 1, anda tak pernah pun rasa Ana ajar bab lagu ni. Anda tak pernah cerita macam mana nak baca hadal, tak pernah kita belajar praktikal. Nanti sampai dekat bab tu, nanti kita akan minta praktikal. Orang yang pertama praktikal confirm Mu'adibah lah. Sebab dia adalah petunjuk. Aiwa. Orang kedua Iman Jamsari, la buda alaika an tadkhul al-fasli al-muhadara fi kulli usbu'. Ya, Iman Jamsari fi kulli usbu' la buda an tadkhul ya. La buda. Okey? Okey ya. في كل أسبوع ya, في يوم السبت حوالي الساعة 9 إلا ربع إن شاء الله. Okey Iman? Okey, ahsanta mabrur alaik. Okey, itu daripada Quran. Selesai. Ni daripada hadis. Nabi cakap apa? Man ahabba an yaqra'al Quran ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qiraati ibni ummi ab. Okey. Anak-anak ustaz sekalian. Ini dalil daripada hadis Nabi. Nabi cakap barang siapa yang suka cinta sayang, nampak? Suka cinta sayang, bukan saha. Suka cinta sayang. Ya? Bukan saha. Saha apa? Wallahualam. Suka cinta sayang. Ulang, Aisyah. Barang siapa yang suka cinta sayang, bukan saha. Aiman, kau kelak apa? Okey, barang siapa yang suka cinta sayang untuk baca Al-Quran, okey? Ghaddan ni maksudnya ialah seperti mana yang diturunkan. Ghaddan ni tepat, bacaan yang tepat macam mana Rasulullah baca. Kama unzila, seperti mana diturunkan. Falyaqra'hu, maka bacalah ala qiraati, seperti mana bacaan Ibni Ummi Ab. Ni Mu'adibah. Ni nak cerita ni. Anak kepada wanita yang Ana ceritakan tadi. Anak siapa? Okey. Anak kepada Ummu Ab. Nama dia siapa? Ni. Siapa Ibnu Ummi Ab ni? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Okay, anak-anak Ustaz. Ni kalau nak cerita tentang Abdullah bin Mas'ud ni memang sentap lah. Memang sedih. Sangat sedih. Sedih lah. Tapi anak cuba tak sedihkan lah. Sedih lah. Sebab apa anak kata sedih? Satu ketika tu, kan nak cerita kan? Satu ketika tu Rasulullah SAW. Ni kita cerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Satu ketika ni, Rasulullah SAW, dia minta Abdullah bin Mas'ud ini untuk bacakan Al-Quran. Bayangkan orang hebat suruh baca Quran. Ibarat macam ni lah. Macam Iman Jamsari. Ustaz Mustaqim suruh Iman Jamsari baca Quran. Rasa hebat lah.
Walaupun Ustaz Sakim tu tai ayam je kan. Rasa bangga tau. Kita ni bila contoh kan, kita rasa syekh ataupun habaib ataupun guru kita minta kita baca Quran. Rasa ya Allah kan. Rasa seronok lah. Bukan main, ramai lagi contoh kan. Antaranya kita ada ikhwan. Antara bakal guru kepada pusat itu. Maka dia tak terpilih. Rasa apa? Ikhwan, you rasa apa? Iman juga yang acah-acah biasa-biasa pun terpilih. Maka satu ketika tu Abdullah bin Mas'ud ni, Rasulullah cakap dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud, ana nak enta baca Quran untuk ana. Ana nak enta baca Quran untuk ana. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku boleh bacakan Al-Quran untukmu? Bagaimana aku boleh bacakan Al-Quran untukmu, untuk engkau ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan untuk engkau? Antum bayangkan? Abdullah bin Mas'ud cakap macam tu. Macam mana aku ni, maksudnya Abdullah bin Mas'ud tu, nak bacakan Al-Quran untuk engkau ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untuk engkau? Diturunkan untukmu. Sentap tak? Tapi bila mana Rasulullah kata apa? Rasulullah balas, aku ingin orang lain baca. Aku ingin orang lain baca. Maka Abdullah bin Mas'ud ni pun bacalah ayat Al-Quran tersebut. Dia baca surah apa? Suratun Nisa. Okey, dia baca surah An-Nisa. Dia bacalah sampailah ke ayat yang ke-41. Sampai ayat yang ke-41 dalam surah An-Nisa tu, Abdullah bin Mas'ud baca, dia baca apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Iman sambung. Yauma idzin yawadul ladzina kafaru 'asu. Okey, sadaqallah azim. Masya-Allah. Masih babe. Rasulullah bila sampai dekat ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya Allah, kenapa Rasulullah nangis ni? Dan Rasulullah kata, Rasulullah nangis, bila Rasulullah nangis, maka Abdullah bin Mas'ud pun dia stop baca. Dia tanya dekat Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kau nangis? Kau baca, bila baca ayat Quran ni kau nangis? Maka bila dia tengok pada maksud ni, rupa-rupanya apa maksud dia? Fa kaifa idza ji'na, bagaimanakah keadaan orang-orang kafir? Bagaimana keadaan orang kafir nanti? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, jika kami mendatangkan seorang saksi. Bayangkan Rasulullah, dia kena jadi saksi kepada orang kafir. Rasulullah, dia nak jadi saksi kepada orang kafir. Waji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan setiap umat itu, dan kami mendatangkan engkau Muhammad, waji'na bika 'ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka. Bayangkan orang kafir, Rasulullah kena jadi saksi kepada mereka. Tak macam mana? Rasulullah dakwah, Rasulullah ajak, Rasulullah seru, kau tak nak dengar. Tiba-tiba Rasulullah kena jadi saksi pula ke atas mereka. Memanglah sedih Rasulullah. Ibarat macam ni lah. Dia ada ibarat ni, nak karut lah. Ibarat macam ni lah. Kan, Iman? Ada Iman, kita panggil Iman je lah. Iman, ibarat macam ni lah. Ana dah kata, ni baca Quran ni macam ni, kena syahadah. Setiap kali habis satu juzuk syahadah. Setiap kali habis satu juzuk syahadah. Walaupun dah ubah sistem. Tak nak syahadah dah. Tebuk je, sistem tebuk je. Jangan. Kena syahadah juga. Supaya Quran tu tak hilang. Supaya biasa. Syahadah macam mana? Kalau dah 10 juzuk, nak masuk juz 11. Syahadah dulu 1 hingga 10. Baru masuk 11. Sebab tu manzil tu kena pegang. Tapi tak nak dengar. Sombong. Macam orang kafir. Bukan macam orang kafir. Astaghfirullahaladzim. Sombong, tak nak dengar. Tiba-tiba anak-anak ustaz sekalian, tiba-tiba waktu peksa, baru kantoi. Dulu tak nak dengar. Lepas tu tiba-tiba, bila waktu exam, bila waktu dah susah, kau panggil guru kau tolong kau. Susah macam tu. Sedih tak guru tu dapat anak murid macam ni? Sedih lah. Dulu kau tak nak dengar cakap guru tu. Lepas tu bila kau susah, kau cari guru tu pula. Begitu juga keadaan
Wakil ketika mana Rasulullah SAW bila dibacakan ayat tersebut, Rasulullah jadi sedih. Rasulullah jadi sebab apa? Rasulullah kena jadi saksi kepada orang kafir. Tapi kisah dia, nak cerita kisah je lah. Okey, kisah ni antum boleh tengok dalam buku Kitab At-Tibyan. Nanti kalau antum masuk Darul Quran, buku yang pertama antum belajar buku Kitab Tibyan ni lah. Buku pertama. Buku tentang apa? Buku tentang adab. Sebab tu anak tak beradab. Dulu main-main belajar kan. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh teruskan ke? Macam semua dah mengantuk macam Boleh insyaAllah teruskan lagi. semua mengantuk dah. Aduh. Okey, setakat ni ada soalan ke? Mustaqim ceramah, Belatif ceramah, tak ada orang. QS. Kau dah faham tak ni? Aku cerita ni. Abang. Dulu belajar maharat dengan siapa? Kasih Diana. Enti belajar maharat dengan siapa? Adik Anan. Muhammad Anan tu dia ada cerita tak? Kisah-kisah ni. Dia DQ juga kan? DQ kalau masuk je DQ kitab pertama dia akan belajar bab ni lah. Bukan Aisyah, Muadik Syauqi Muadik Hanan tu kita. Aduh, Aisyah. Pelik lah. Tapi DQ juga. DQ juga Kalau DQ memang belajar lah. Belajar kitab Tibyan tu. Ada tak ada cerita kisah ni? Kasih Diana waktu NT belajar. Ya, Ana faham. Suara tu aurat. Tapi tak apa, belajar boleh buka. Tak ada. Pelik lah. Mak Dibah ada kat sini. Jangan cakap ikhtilat pula. Ikhtilat, Ustaz. Sabar. Pelik tu. Bukan ikhtilat. Anton duduk satu bangunan tu tak nak? tak. Duduk satu bangunan tak ikhtilat pula. Allah SWT. Okey, baik anak-anak ustaz sekalian. Tak ada kena-mengena dengan mana-mana ya. Pusat-pusat tadi ya. Umum cakap umum. Okey. Itulah sikit kisah tadi. Banyak sebenarnya kisah. Kalau boleh kan, anda nak cerita semua tentang empat-empat manusia hebat ni. Siapa? Umi Ab ni kan. Umi Ab dah cerita. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun ada cerita dia juga. Mu'adz bin Jabal ni cerita dia lagi best. Ubay bin Ka'ab ada cerita dia. Salim Maula Abi Huzaifah pun best. Maksudnya setiap orang ni ada sebab kenapa Rasulullah angkat mereka jadi orang yang terbaik dalam Quran. Okey, Abdullah bin Mas'ud selesai. Kenapa Rasulullah angkat Abdullah bin Mas'ud antara orang yang terbaik baca Quran? Sebab apa-apa Rasulullah akan minta Abdullah bin Mas'ud baca. Dan dia antara orang yang dekat dengan Rasulullah. Contoh orang yang dekat dengan Ana, dulu masa dekat dengan Ana akan angkat dia jadi PA Ana, betul tak? Jadi bila dia Ana angkat jadi PA dia dapat duit Ana, dia dapat pegang ni, dapat pegang tu. Pegang fikir lain. Pegang macam-macam lah. Kelebihan dia dapat. Kan? Macam tu. Dia dapat mengulang Quran dengan lebih banyak dengan Ana. Itu kelebihan orang yang dapat. Kan? Macam Ikhwan kan. Ikhwan dia request something dengan Ana. Tapi dia tak rapat dengan Ana. Dia ada gap. Dia lambat sikit lah permohonan dia tu. Dia minta something dengan Ana. Lambat sikit lah. Sebab dia tak rapat. Dia tak rapat dengan Ana. Jadi kalau orang yang rapat, dia cepat. Minta benda 3,000 pun insya-Allah akan diusahakan. Sebab rapat. Okey? Setakat ni faham? Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia rapat dengan Rasulullah. Dia sentiasa dengar Rasulullah baca macam mana. Sebab itulah dia antara orang yang terbaik lah dalam bacaan Quran. Okey, last lah ya. Sebelum kita habis. Dalil minal ijma'. Ijma' ni apa? Jawapannya dikumpul. Maksudnya jawapan Para ulama bersepakat. Bersepakat, yes. Okey, ulama mana tu Iman Qayyim? Iman Qayyim pula. Iman Qayyim tu anak murid aku. Ulama mana tu? Adakah ulama yang buka tahfiz tu dia kira tak? InsyaAllah tak. Tak. Tapi dia ada tahfiz. Wallahu a'lam. Dia ada PhD. Macam mana tu?
Tak tahu kepala otak dia. Tak dia. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa Okey, umum bahaya sebab kalau dia rakam Macam ni lah anak-anak ustaz. Kata ijma' ni ulama' yang terkait lah. Ulama' yang terkait. Kalau bab Quran, mestilah qura'. Siapa qura'? Orang yang pakar dalam bidang Quran. Okey. Contoh macam bab COVID ni. Bab COVID-19 ni. Ana nak cerita sikit lah bab COVID ni sebelum kita habis Ada satu pusat ni, pusat mana tu wallahualam, tak nak sebut. Dah ulama', para mufti, MKN, semua jabatan pendidikan, jabatan negeri kata semua pusat-pusat pendidikan perlu ditutup. Lagi-lagi kalau PKPD, lagi-lagi kalau PKP. Para ulama' dah sepakat dah benda tu. Semua. Tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena Tak ada kena-mengena dengan mana-mana Umum umum. Tapi ada satu pusat ni, wallahualam, masih juga dibuka. Padahal dah ijma', dah sepakat semua 14 negeri kata macam ni. Waktu PKP, solat masjid pun tutup. Dah macam mana ni ada satu pusat ni terbuka ni. Masnak. Ada tak sebut. Macam mana ni? Tertanya-tanya. Kan, tertanya-tanya. Ni secara umum lah. Maka bila kata para ulama' dah ijma', para mufti, 14 mufti dah sepakat macam ni, kata hukum, bab hukum berkata macam ni, kan? Masjid ditutup, sekolah-sekolah perlu ditutup sebab mudarat lagi banyak daripada manfaat. Maka perlu dielak, kan? Al-wiqayah, okay? Mencegah itu lebih baik daripada minal ilaj, daripada mengubat. Tapi ada satu pusat tu, pusat apa wallahualam. Mungkin sebab dia masnak, dia boleh buka lah kan. Sebab masnak sekarang ni dia boleh dibuka, tak ada masalah. Okey, tapi itulah berapa banyak masnak-masnak dekat Malaysia ni yang menyebabkan angka COVID-19 meningkat. Itu adalah salah satu. Kita tengok, anda rasa sebab meningkat tu sebab salah satu kita tak dengar cakap para ulama'. Sombong. Kan dah mengarut dah ni. Astagfirullahalazim. Walaupun kita ni ulama', walaupun kita ada PhD, walaupun aku ada sekeping sijil tahfiz 30 juzuk, walaupun aku ada sekeping sijil PhD tentang syariah, tentang tafsir dan sebagainya. Kenapa gelap? Gelap. Atau gelap mengganggu dah. Tak boleh lah. Dah kalau 14 ulama' dah sepakat, ulama' tu siapa? Para mufti dah sepakat, jabatan agama dah sepakat, kau kena dengar lah. Tak boleh kau buat kepala otak kau sendiri. Sabar, Mustaqim, jangan marah. Aku tak marah. Aku nak cerita tentang dalilu minal ijma'. Okey. Qala al-Imam Suyuti. Okey, ini ijma' tentang tajwid bukan ijma' tentang COVID. Tadi COVID dah selesai Cuma nak bagi tahu melawan kata para ulama itu adalah berdosa dah mereka dah sepakat kau lawan nantikan akibat. Ada akibat dia. Okey. Walaupun tepi jalan. Pada ada orang buat pusat tengah jalan ustaz. Ya, sebab tu ada cakap tepi jalan. Ayat umum kan, tak ada kena mengena kan, mestilah tepi jalan. Mana ada orang buat tengah jalan. Okey, falaqad ujmi'atil ummah islamiyati ala wujubi tilawatil Quranil Karim bitajwidi min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila zamanina hadza. Apa kata Imam Suyuti? Okey, Imam Suyuti ni adalah salah seorang imam qura' lah. Okey, imam pakar dalam bukan qura'. Salah seorang pakar dalam bidang fiqh so dia keluarkan fatwa, dia kata apa? Falaqad ujmi'at ummah. Maka telah sepakat semua ummah Islamiyah, telah sepakat semua umat-umat Islamiyah ala wujubi tilawatil Quran, ke atas wajibnya membaca Al-Quran itu dengan tajwid min zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Nabi ila zamanina hadza, sehingga zaman kita sekarang. Okey, selagi mana COVID tu ada pada zaman ni, selagi itulah fatwa tu perlu diikut. Jangan dibuat kepala otak sendiri. Selagi Al-Quran itu ada, maka wajib bertajwid tu perlu diikut. Ingat tajwid itu dengan hanya pada Quran. Okey. Okey, ada rasa itu saja. Okey, nanti minggu depan kita akan sebelum kita masuk bab 3, kita akan cerita tentang Ramadan. Kita akan cerita tentang Abdullah bin Mas'ud dah selesai. Kita akan cerita tentang 3 lagi sahabat Nabi ni. Semua best cerita dia. Seronok sangat cerita dia. Boleh ke nak cerita sikit? Tak payahlah ustaz.
Nanti kadang lambat pula habis. Cerita Muaz bin Jabal tu seronok sangat. Seronok sangat. Sampai satu ketika tu Rasulullah nak hantar Muaz bin Jabal ni pergi ke Yaman. Yaman tu tempat Habib Omar lah. Tu. Tempat para ulama situ. Yang korang tak suka tu, yang korang benci sangat tu. Rasulullah hantar utuskan. Bukan kita orang. Alah, macam tak tahu pula. Rasulullah hantar Muaz bin Jabal ni ke Yaman. Sebab apa? Nantikan kisah dia pada minggu hadapan. Dia macam cerita Dia macam cerita. Ada sebab. Sampaikan best lah cerita Muaz bin Jabal ni. Seronok sangat. Sampai anda baca tu, teringat lah. Kan? Yang kau kutuk-kutuk Yaman, kau kata negara tu macam ni, kau kata bid'ah lah, kau kata macam ni kan. Allah. Tapi Muaz bin Jabal Rasulullah hantar pergi Yaman. Wah. Okey. Ingat ya. Istighfar banyak-banyak ya. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Untuk makluman anda semua, pada malam ini tiada kena-mengena dengan mana-mana pusat tahfiz, tak ada kena-mengena dengan mana-mana kilang, tak ada kena-mengena dengan mana-mana. Adalah hanya cakap umum. Tak ada cakap umum sahaja. Kalau ada terasa tu biasalah. Dah kata nama pun tazkirah, mesti sentap. Okey. Okey, siapa makan cili dia terasa pedas. So cepat-cepat minum air supaya tak sesat. Okey. Okey, ada soalan sebelum anda tutup? Malam ni dia tenang sikit lah sebab tak ada pemantau. Minggu lepas dah ada pemantau. Iman Jamsari, fahim tak ya akhi? InsyaAllah. Ana asifun haqqan li'annani mungkin an tatakallam bil lughatil arabiyyah khata wa ma'lumatil khata wa syawaya ya asifu haqqan ya Iman. InsyaAllah, amin. Okey, laisa amin. Ana muta'assif. Iza ana aqulu ana muta'assif. Anta rad madza rad balas ya. Rad tu maksudnya balas. Anta rad la ba'sa ya syekh, la ba'sa ya ustaz. Allah innallaha ghafurur rahim. Kullu bani Adam khata'. Ya, na'am sah kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Kan? Okey. Okey, ada soalan sebelum kita habis? La adri. La Bukan la adri. Itulah. Tapi kan pada malam ni anda dapat satu fakta yang baik lah. Iaitu kadang-kadang orang yang tak sekolah pun kadang-kadang ilmu dia Masya Allah. Kan? Tapi orang tu, bila tanya, enta min ayi madrasah? Enta dapat sekolah mana? Ana min masna' hadza. Oh, lepas. Okay, tak apalah ya. Okay, ikhwan. Terima kasih ikhwan. Ikhwan adalah bakal mudir di sana ya, insya-Allah. Bakal pengarah kilang Okey, itu saja kita tangguhkan kelas kita dengan kafatul majlis dan salatul as. Subhanakallah bika asyhadu an la Subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahu azim. Ustaz minta maaf sangat-sangat, minta maaf sangat. Kalau ada salah bicara minta ampun. Okay, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masna. Mak Mak di berapa? Fatihah. Oh, mak Fatihah. Ni bunga mak Adam. Madrasah kita ada.